Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pelai-pelai semua, selamat malam, selamat tahun baru Cina. Zikri yang dulu muncul. Apa khabar Zikri? Saudara Sofian Kamarudin, Man, dah masuk pintu keluar pintu tu Man. Diksi, Mustafa Ilyas, Samsul Anwar, Syah Ibrahim, Mat Kilau, Pahang, apa khabar? Saudara Mat Noh, lawa tu gambar tu, gambar poster, gambar Parti Keadilan, Syed Baharudin, Saudara Aziz Rahman, Saudara Abiyi, Zikhas, Muhammad Fauzi, Mazuki Mat Noh, Saudara Empat Tulang Kering, Ibrahim Cik Muda, Jejai Zara, Azlan Yusof, Zakaria Yusof, Mat Muhammad, Halimah Hashim. Semoga ceria selalu ya Puan Halimah. Ali Abdul Latif, Waalaikumsalam. Zainah Latif, Dr. Ahmad Umaizi, apa khabar Dok? Rubidin, Zubaidi Zabidi, apa khabar Zubaidi? Tadi terima kiriman saudara ni. Eden Awang, Putra Syarul, Bahari Ismail, Ahmad Zaidi, Roslan Muluk, Saudara Muhammad Shah. Semoga Saudara Muhammad Shah ni daripada Melimau ya. Saudara Rahman Rahim, Amir Dollah, Izzat Emir, apa khabar? Nenek Porah, Zulkarnain Harun, Abayi, Zulkifli Burhan, Rusini Korongot, apa khabar Rusini, warga daripada Sabah. Serta teman-teman lain yang tak sempat saya santuni. Saya harap anda terus share and like supaya saya dapat memberi pencerahan dengan penuh semangat ya. Saudara, hari ini adalah hari Tahun Baru Cina yang dirayakan oleh warga keturunan Cina. Cuma kalau saudara lihat, tahun ini adalah tahun lembu dan dia jatuh pada hari ini, pada hari Jumaat. Dan tarikhnya, saya katakan ini tunggang terbalik punya tahun ni. Sebab 12 bulan 2 tahun 21. Kalau saudara terbalikkan pula, masih lagi 12 bulan 2 tahun 21. Begitulah keadaannya. Tahun ini banyak perkara-perkara yang pelik. Saudara Fuad ya, saudara Yusri. Okey, saya memberi pencerahan sedikit tentang COVID-19. Hari ini terdapat 3,318 kes baharu. Lebih kurang 100 lebih saja. Tapi masih lagi di paras 3,318. Jumlah keseluruhan sudah 258,306 orang dengan mengundang kematian sejumlah 17 orang. Keseluruhan yang telah pun meninggal dunia kesan daripada COVID-19 adalah 953 orang. Alhamdulillah di Sabah trennya terus menurun ya. Hari ini 118, semalam 142. Begitu juga di Labuan, semalam 14, hari ini 1. Di Sarawak juga turun, semalam 184, hari ini 83. Di Kedah juga turun, semalam 228, hari ini 188. Cuma di Penang ada nampak peningkatan 5 orang ya. Semalam 144, hari ini 149, 5 orang ada peningkatan. Di Perak juga ada peningkatan, semalam 82, hari ini 99. Dan di Selangor masih terus meningkat. Semalam 1,082 orang, hari ini 1,214 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Di Kuala Lumpur ada penurunan, semalam 435, hari ini 374. Begitu juga di Putrajaya, semalam 7, hari 6. Di Negeri Sembilan, dia naik balik. Sekuatir saya tengok, sebab semalam di Negeri Sembilan 89. Hari ini dia meningkat pada 118. Di Melaka turun, semalam 101, hari ini 45, alhamdulillah. Di Johor, jadi di Johor, saudara warga Johor kena berhati-hati kerana saya melihat dia punya trendnya masih lagi tidak menentu. Kerana semalam di Johor 777, peningkatan daripada 369 3 hari lepas. Cuma hari ini dia masih lagi berlegar pada 742 orang. Berhati-hati warga Johor, pastikan dalam perayaan Tahun Baru Cina ini jauhkan penjarakan ya. Walaupun kedai kopi dah dibuka, restoran dah dibuka, ikutilah saranan daripada pihak Kementerian Kesihatan, penjarakan sosial.
Di Pahang ada peningkatan juga semalam 21 hari 30. Cuma di Terengganu agak menggusarkan saya sebab 3 hari dia 34. Kemudian dia turun 24. Kemudian dia naik 26. Hari ini dia naik meningkat 72 orang di Terengganu. Bagaimanapun kita ucapkan tahniah kepada warga Perlis dapat balik sifarnya. Kita berdoa agar Perlis terus kekal sifar COVID-19. Dan di Kelantan, Nasir Azmi nampak gayanya meningkat balik. 3 hari lepas 62, kemudian dia turun 44, kemudian dia naik 48, hari ini naik 79. Itulah gambaran yang kita lihat beberapa negeri ada turun naiknya. Cuma di Perlis, alhamdulillah masih lagi sifar. Ya. Saya juga membaca kiriman dalam web saya apa yang berlaku di Victoria, salah sebuah negeri di Australia. Australia telah pun mengenakan sejak tengah hari tadi. Victoria ini mempunyai penduduk lebih kurang 64 juta, 6.4 juta, dan telah pun mengumumkan total lockdown dengan diperketatkan selama 5 hari. Dia tak adalah nak buat 2 bulan, 3 bulan, tidak. Selama 5 hari, kawasan di Victoria, Australia dilaksanakan perintah kawalan berkurung lockdown. Total lockdown selama 5 hari. Kerana terdapat ada kesan kluster dengan 13 kes positif dengan mutasi di United Kingdom. Kluster tersebut punca dari satu keluarga 3 orang yang sedang menjalankan kuarantin wajib 14 hari di hotel setelah pulang dari luar negara. Jadi malahan pekerja hotel tersebut pun kena dijangkiti. Maka akhirnya Australia mengumumkan total lockdown. Sepatutnya begitu. Bukan lama sangat, berbulan-bulan. Mana kawasan tu terus wujudkan total lockdown. Ini dilakukan oleh Australia. Semoga kita dapat mengambil ini sebagai satu iktibar untuk pimpinan melaksanakan contoh kawalan pergerakan. Bukan berbulan-bulan. Kita dah masuk berbulan dah ni. Tak tahu. Baik, saudara, bermula malam ini sebenarnya selepas maghrib tadi kita telah pun memasuki iaitu 1 hari bulan Rajab. Ini bulan yang mulia dan kita harus digalakkan untuk saling ingat mengingati pada teman-teman kita, warga kita, saudara mara kita, warga umat Islam. Kita mengingatkan bahawa hari ini sudah masuk 1 Rajab dan kita tambahkan amalan kita dengan berzikir. Zikir yang terbaik adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kita sebarkanlah berita gembira ini. Jadi untuk hari ini saya ingin membaca satu syair ataupun tulisan yang ditulis oleh almarhum Hazrat Syekhul Hadis Maulana Said Ahmad Khan Al-Madani rahimahullah taala 30 tahun yang lalu. Elok kita santuni apa yang ditulis oleh beliau. Allah yarham Syekhul almarhum Hazrat Syekhul Hadis ni menyatakan kamu tidak akan nampak lagi kesetiaan dan kejujuran kerana zaman yang begitu pelik akan datang tidak lama lagi. Ini dia tulis 30 tahun dulu ya. Katanya peliharalah iman dan agama kamu kerana satu zaman yang sangat pelik sedang datang tidak lama lagi. Zaman yang memelihara agama telah menjadi lebih susah daripada memelihara nyawa. Mungkin zaman yang dimaksudkan itu adalah zaman sekarang. Zaman yang sangat pelik. Kerana masjid ditutup. Orang tidak lagi memenuhi saf-saf di masjid. Orang sudah lupa tentang solat Jumaat pada hari ini. Macam tadi saya dapat kiriman, dia kata dia marah betul. Dia berpakaian indah, cantik, baju Melayu, pergi ke masjid. Sampai ke masjid dia ditutup. Tak boleh mengadakan solat Jumaat. Kerana masing-masing merasa ragu dan bertanya, adakah hari ini adalah solat Jumaat? Adakah hari ini masjid dibuka? Lama kelamaan orang pun meninggalkan solat Jumaat. Lama kelamaan katanya orang pun tinggalkan masjid dan surau. Pasar dipenuhi, shopping mall dipenuhi, pusat riadah dipenuhi, tempat hiburan dipenuhi, semua tempat dipenuhi melainkan masjid yang menjadi sunyi dan sepi. Oleh itu kata Maulana tadi, jagalah agama dan perintah-perintah Allah, nescaya dia akan menjagamu. Jagalah agama dan perintah-perintah Allah, nescaya kau akan dapati dia di hadapanmu. Yakinlah Allah akan membantu. Jadi katanya lagi, lihat apa berlaku sekarang. Katanya gunakanlah akal yang Allah kurniakan pada kita. Kalau kita lihat, ramai orang tidak peduli, ramai orang tidak endahkan, ramai orang tidak mau berfikir.
Semuanya sibuk dengan urusan dunia. Semuanya sibuk memikirkan diri sendiri. Tiada lagi yang memikirkan masalah ummah. Tiada lagi yang memikirkan cara untuk menyedarkan umat. Rasulullah SAW kata tiada lagi yang memperingatkan soal fitnah Dajjal. Para agamawan sibuk mendampingi penguasa, iaitu ulama sibuk mendampingi umarah. Para agamawan sibuk mencari populariti. Para agamawan sibuk berbalah dan berdebat. Para agamawan sibuk mengejar kehidupan mewah dan kesenangan dunia. Mereka tidak lagi indahkan ummah. Mereka tidak lagi risau dengan apa yang terjadi. Mereka bermesyuarah dan mengeluarkan fatwa mengikut kehendak penguasa, bukan mengikut tuntutan ilahi. Mereka mencari dalil untuk membenarkan yang haram. Mereka meyakinkan orang ramai agar ikut terjun ke lembah kemurkaan Allah. Mereka meyakinkan orang ramai agar percaya kepada Yahudi Nasrani. Mereka meyakinkan bahawa penjarakan saf itu dibenarkan agama. Kita marah orang kafir meruntuhkan masjid, tapi kita tak marah pada diri kita yang mengosongkan masjid. Rasulullah SAW dan para sahabat memenuhi masjid ketika berlakunya musibah. Tapi kita hari ini saat menghadapi dengan musibah, kita menjauhi masjid. Inilah dia zaman yang pelik. Zaman yang membuat umat Islam meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Zaman yang telah dinyatakan Rasulullah sebagai zaman yang umatnya seperti buih-buih di lautan. Zaman yang sukar berpegang pada sunnah. Orang ramai pula terjun ke lubang biawak mengikut ulama yang menyesatkan. Situasi ini sangat menakutkan. Itu adalah kiriman yang saya baca tadi daripada sedikit catatan daripada syair yang tulis oleh almarhum Hazrat Syekhul Hadis Maulana Said. 30 tahun dulu beliau telah membayangkan suasana. Jadi kita ambillah ini sebagai pegangan kita. Saudara Man JB berakhir cerita sibuk dengan sambutan Tahun Baru Cina-nya, ya, Fazila Muhammad. Terima kasih Syah zaman akhir zaman. Ya, memang kita sudah mendekati akhir zaman. But hari ini tiada sunnah Rasulullah. Jangan lupa dengan e-commerce. Saudara boleh berhubung dengan Azhar 011-330-41241 untuk mengiklankan produk saudara, ataupun memesan rendang tok, ataupun memesan kuih baulu berdal, ataupun kudapan yang lain. Begitu juga dengan jangan lupa Siti Fareha 017-711-4300. Siti Fareha, kalau anda mau masukkan iklan produk saudara boleh. Dan juga jangan lupa memesan dendeng manis Siti Fareha. Memang sedap. Terima kasih. Ada teman-teman yang menghantar pada saya tadi, dia kata dia dapat, dia kata makan dengan dendeng manis Siti Fareha saja cukup, tak payah dengan makan dengan lauk-lauk yang lain. Alhamdulillah. Begitu juga kalau saudara mahukan buah-buahan segar, boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. 012-357-5703. Yang ini untuk sekitar Lembah Kelang. Kalau yang di luar Lembah Kelang untuk menjadi ejen, berhubunglah dengan beliau. Boleh untuk mendapatkan buah-buahan segar yang diimport dari luar negeri. Bagi anak-anak muda di Selangor yang ingin berniaga atau menjadi ejen makanan dimsum halal, yang datang terus dari kilang di Puchong, jadi modal dan peralatan perniagaan serta kursus disediakan. Saya tak tahu sama ada dah sampai dia punya tahap 30 orang, sebab dia kata cuma 30 orang peserta saja. Keterangan lanjut boleh berhubung dengan Encik Zulkifli Haji Sudin, Zin Dimsum 010-767-0371. Saudara Zulkifli Haji Sudin 010-767-0371. Ataupun kalau saudara nak berniaga juga boleh, ataupun ingin memesan pepes ayam R&B frozen, yang beku lah pepes ayam. Saya belum rasa lagi sebenarnya, tapi melihat gambar-gambar yang dikirimkan agak menarik dan agak mengiurkan, ya. Berserta juga dengan kuih-kuih segar yang di frozen. Boleh berhubung dengan saudara Nizat. Saudara Nizat di talian 013-872-9589. 013-872-9589, ya. Itulah kata tadi tentang e-commerce. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000.
Ada teman-teman bertanya kenapa Datuk perlu menyebutkan lagi tentang salat moratorium dengan Kepulauan Sebarang Pekerja. Saya kata selagi perkara ini tidak dilaksanakan secara tuntas, saya harus menyuarakan ini adalah tuntutan rakyat. Kita memerlukan moratorium secara tuntas, bukan bersyarat sebagaimana dilakukan oleh pihak bank. Begitu juga Kepulauan Sebarang Pekerja, walaupun semalam Menteri Kewangan telah buat pengumuman, tapi selagi tak tuntas, susahlah juga kita ya. Okey, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah Melayu kian terpinggir. Tajuknya Melayu kian terpinggir. Kenapa? Mengapa? Saya akan berikan pencerahannya sebentar lagi. Kita santuni dulu apa kata Pak Nazil melalui dua rangkap pantunnya. Pak Nazil Syabas, warga Perlis. Kata Pak Nazil, siput sedut daging dicincang, ikan pari bakar di api. RUU hudud hebat dibincang. Jadi menteri senyap sepi. Ini kritikan daripada Pak Nazil. Dia kata dulu sebelum jadi menteri dulu, boleh katakan hari-hari bercakap soal RUU, Undang-Undang 355. Tapi bila dah jadi menteri, senyap sepi. Ya? Inilah keadaan naluri manusia. Kemudian kata Pak Nazil lagi, tanam sawi kacang kelisa tengah hari mencari tepus. Tulisan Jawi warisan bangsa, Melayu sendiri jadi penghapus. Ini juga adalah kesalahan daripada Pak Nazil yang melihat bahawa tulisan Jawi ini seperti dihapuskan oleh orang Melayu sendiri. Ya. Jadi terima kasih Pak Nazil atas kiriman dua rangkap pantun yang cukup berarti. Indah bahasanya, tinggi nilainya dan dalam maknanya. Okey, saudara. Sebenarnya kita harus menyantuni kebajikan rakyat. Ya. Tapi kadang-kadang saya tertanya-tanya bagaimana kita pimpinan kerajaan mampu menangani masalah rakyat ataupun dapat menyantuni masalah rakyat, kerana hari ini pimpinan negara sekali lagi terus menaikkan harga minyak. Harga minyak pasaran kita hari ini, minyak dan diesel, petrol dan diesel, hari ini naik lagi. Iaitu RON 95 naik 3 sen. Menjadikan RM1.96 bagi 1 liter. RON 97 juga naik 3 sen. Menjadikan RM2.26 seliter. Begitu juga diesel. Diesel bertambah, bukan 3 sen, 4 sen. Iaitu RM2.26 bagi 1 liter. Memanglah nampaknya RM2.26, RM1.96. Nampak kecil, tapi diisi minyak dalam tangki, dia kan boleh isi 1 liter. Sekurang-kurangnya 4 atau 5 liter. Ini saat kita menghadapi PKP dan perintah darurat. Saat rakyat tiada pekerjaan. Saat negara, ekonomi negara terus merudum. Harga minyak tempatan terus melonjak. Tetapi di pasaran dunia, harga minyak turun. Di kita sama minggu naik. Dan ini tidak menyantuni lebih-lebih lagi pada kalangan anak-anak muda. Kalangan anak-anak muda memang yang menjalankan aktiviti penghantaran makanan, sama ada melalui Fanda Food, ataupun Grab, ataupun apa sahaja agen pengedaran. Tentunya mereka terasa keperitan dari kenaikan harga minyak itu. Jadi bagi saya merasakan, kenapa jadi begini? Kenapa tiada kawalan? Apakah kerana kerajaan mau cepat mengutip cukai-cukai dan sebagainya? Ini rakyat susah. Jadi bertambah lagi susah. Bila harga minyak naik, harga barangan tentu melonjak. Panggillah pakar ekonomi mana pun di dunia ini. Panggillah. Harga minyak naik, barang tentu naik. Sebab kos penghantaran naik. Dan yang ini saya rasa harga minyak RON 95 ni bila naik, yang amat terkesan anak-anak kita, adik-adik kita yang cuba mencari rezeki halal. Membawa motor, bawa makanan, tempahan ini di sekitar Lembah Kelab dan tempat-tempat lain. Mereka begitu terkesan. Saya pun tak faham lah. Ini Datuk pencerahan sikit apa perkembangan surat-surat MP dan NGO kepada istana. Saudara Nur Azam Yunan, saya tidak ada apa-apa hubungan dengan pihak istana, tapi yang saya dengar kabarnya, yang saya difahamkan bahawa 24 bulan nanti Raja-Raja Melayu akan bermesyuarat. Tentulah, saya rasa baginda-baginda tuanku, duri-duri tuanku ini akan membincangkan soal rakyat. Sebab tiada rakyat, tiadalah raja.
Jadi ini sekarang ni sebab mereka semua telah pun menghantar pertubuhan NGO di semua negeri telah pun menghantar kepada raja masing-masing di negeri masing-masing tentang rintihan rakyat. Rintihannya adalah tentang kesan daripada PKP dan juga perintah larangan darurat dan juga kehidupan rakyat yang makin tersepit. Jadi benda ini saya yakin bila minyak turun, harga barang tak turun pula. Secara murni, betul, saya setuju dengan saudara. Di sinilah saya katakan letaknya bahawa kepimpinan negara ini tidak serius dalam menangani masalah. Bila saya selar menteri, orang kata saya ni tak ada kerja lain menyalahkan semua orang. Saya bukan nak menyalahkan sesiapa dengan secara sembrono, tidak. Tapi kita melihat wujudnya kabinet, wujudnya menteri-menteri ini sepatutnya mereka bertugas. Tapi hari ini tidak dapat lihat menteri-menteri yang bertanggungjawab mengendalikan urusan-urusan tertentu mengeluarkan sebarang kenyataan ataupun membuat kumuan. Contoh yang rakyat nak tunggu sekarang ini adalah tentang kawalan harga makanan yang terus mencanak. Ini bukan main-main mereka je, ini kehidupan rakyat. Dan yang apa yang bercakap sekarang ni, apabila di semalam Tengku Zafrul membuat kenyataan kelonggaran syarat pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja, sebenarnya ia menggamit kelegaan hati. Hanya sekadar menggamit kelegaan hati. Boleh dapat, ada harapan, ada pengharapan. Tapi realitinya tak tahu lagi. Kerana yang baru mula Tengku Zafrul kata minggu depan. Minggu depan artinya hari Isnin masih lagi cuti tahun baru Cina. Mungkin hari Selasa. Mungkin Kepulauan Semalam Kerja akan mengadakan mesyuarat esko dan sebagainya. Mungkin selepas Selasa Rabu baru dia membuat pengumuman secara tuntas. Ini cerita sebenarnya, bukan sekarang ni terus dapat keluar, tak ada lagi. Sebab itu saya katakan jangan kita mendengar guruh di langit, air di tempayan kita buang. Jangan kita sekadar dibuat mimpi, diulit mimpi indah hanya sekadar dalam alam fata morgana. Ini retorika. Kita tak boleh mengizinkan kita ini dibuai oleh mimpi-mimpi yang tidak menentu. Dan saya agak ketawa. Saya ketawa hari ini kerana dalam war saya banyak mereka-mereka yang tak menentu, macam Ketua Armada. Dia kata terima kasih lah, bahawa inilah perjuangan Armada untuk menuntut kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Sebagaimana tuntukan sekarang ni Perdana Menteri Abah kau bersetuju. Saya pun ketawa. Sebab bagi saya tak nak terjebak dalam polemik. Siapa pun yang terlibat dalam menangani permasalahan ini, kita ucapkan terima kasih. Kalau itu dilakukan oleh Armada, terima kasih. Kalau ini dilakukan oleh Pergerakan Pemuda UMNO, kita ucap terima kasih. Kalau ini dilakukan oleh Puteri UMNO, ucapkan terima kasih. Kita bukan nak cari nama. Saya sendiri tak nak claim. Walaupun kita saban malam menjerit. Kita tak mau. Yang paling penting, tuntutan rakyat dipenuhi. Bagi saya, tak usah claim lah bahawa Kerajaan Perikatan Nasional begitu prihatin dengan kehidupan rakyat. Itu saya tak nak ambil tahu. Rakyat tak mau ambil tahu. Yang rakyat nak tahu bila selesai atau tidak. Jadi sekadar nak ambil claim, nak ambil nama. Sedangkan semalam saya katakan, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Datuk Lokman Adam, sahabat saya Saudara Ismi, Wak Ima Saudara Ismadi daripada Parti Keadilan, dan teman-teman lain daripada parti yang bukan separti dengan saya. Kalau itu usaha mereka, saya ucapkan terima kasih. Tapi Armada saya tak dengar. Saya tak dengar mereka memperjuangkan isu kumpulan wang simpanan pekerja. Cuma hari ini Mak Jagon buat kenyataan. Teruskanlah, buatlah kenyataan. Tak mengapa. Saya tak kisah. Orang kata dia ada saja bini. Kata Saudara Azmi dari Kelantan, dia kata pokok getah yang telah mengalirkan susu dengan pisau yang semakin tumpul, tapi tayar Michelin lah yang dapat nama. Dalam maksudnya tu. Bahasa yang biasa kita gunakan, lembu punya susu, sapi juga dapat nama. Buatlah, tak kisah. Saya tak ambil kisah. Soal kamu nak claim ini perjuangan kamu, go ahead. Kamu kata ini perjuangan Armada, go ahead. Yang penting rakyat disantuni. Kehidupan rakyat tidak susah. Itu yang penting bagi saya. Anda sebagai menteri mesti fikirkan. Siapa ni? Untuk mabuk dengan UMNO, Saudara Mat Ranggazib. Saya tak mabuk dengan UMNO. Saya kenapa saudara mencuit saya punya emosi? Saya menyatakan bahawa kita
Terima kasih. Cuma saya kata saya tak pernah tengok kenyataan daripada Armada yang menuntut soal kepulauan semalam pekerja ini. Tak nampak. Tapi nak claim, go ahead lah. Bukan saya nak marah. Apa yang saudara nak terasa hati sangat? Anda nak sokong, dia sokonglah. Bagi mereka yang dapat, saya tidak mahu. Saya tidak ada mahu mewujudkan polemik dalam soal ini. Yang penting, sekali lagi saya katakan, the most important to me, yang penting bagi saya adalah kehidupan rakyat disantuni. Kadang tengah susah, rakyat tak ada pekerjaan, bukan sedikit. Barang terus naik. Hari ini pun pengumuman naik lagi minyak. Barangan di pasaran mencana. Kehidupan rakyat terhimpit, tersepit. Jadi apakah mereka tidak menyantuni? Siapa sahaja yang mampu menangani masalah rakyat, kita akan ucapkan terima kasih. Tak lebih daripada itu bagi saya. Saya teringin nak menzahirkan dalam saya punya media sosial ini, nak ucap terima kasih. Ini betul saya cakap. Saya nak ucapkan terima kasih lah atas keprihatinan begitu. Apa salahnya? Dan sekarang ni saya nampak apa yang tunggu sekarang ni, naik satu tulisan dalam wall saya, dia kata, "Tok, tukar CEO baru, maka bolehlah simpanan daripada akaun satu EPF dikeluarkan tanpa syarat." Semoga persoalan ini menjadi realiti dan bukan sekadar retorika. Jadi CEO tukar boleh boleh dapat. Kalau Perdana Menteri tukar macam mana? Saya kata ini kita tak mau berpolemik lah ya. Yang penting bagi saya adalah kehidupan rakyat. Ya. Begitu juga dengan isu tentang moratorium. Kita harus tuntut sampai tuntas. Sebab sekarang ni rakyat susah, kau minta tuntut. Macam apa berlaku di Johor. Kawan memiliki bas sekolah. Sekolah tak dibuka. Pelajar-pelajar tak menggunakan khidmat bas sekolah. Mana dapat income? Sekarang ni dapat surat daripada peguam. Tuntutan nak kena bayar kos peguaman, nak kena bayar sekaligus 3,000 lebih. Mana dia nak cari? Mikomo tak. Saudara ginilah, saudara, tak payah kita layan lah mereka tu. Saya terus terang saya beritahu bahawa saya tak akan berhasrat untuk nak buang mereka. Biarlah supaya mereka ada keinsafan. So Azmar Rocker, Datuk minyak naik lagi. Betul, saya dah cakap tadi. Saya tidak mahu asalkan orang tu, asalkan hujahnya itu, hujah politik kita ni, politik ni bersama hujah. Bukan boleh maki-maki orang. Jadi kalau saudara bersikap bukan mengamalkan kemanusiaan, terpulanglah. Saya nak marah macam mana? Masing-masing ada. Cuma kalau rasa tak senang mendengar apa hujahan saya, anda penyokong parti PBM, click out lah. Habis cerita. Takkan saya nak usirkan. Orang nak bertandang rumah kita. Cuma saya minta you masuk ke gelanggang saya, masuk bertandang ke rumah saya, ikutlah peraturan. Saya kata we must be agree to disagree. Anda boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Tak ada masalah bagi saya. Kalau saya tak betul, santuni. Saya boleh bercakap, anda juga boleh bercakap. Pembicaraan kita mesti tuntas. Saya sebab itu semalam saya ketawa lah. Saya ketawa besar semalam bila Datuk Abdullah Sani mengundang sahabat kita Datuk Luqman hadir di sembang hangat di pentas keadilan. Kau panggil Datuk Luqman, memang kena lah. Tapi takkan sebab itu pula kita nak bertumbuk, takkan sebab itu kita nak bergomong. Politik ini aliran pemikiran. Jadi sekarang ni saudara situasi tenang. Saya minta rakyat, teman-teman semua berhati-hati. Cuma kita minta supaya pimpinan bercakap biar benar. Jangan indah khabar dari rupa. Sebab saya teringin sangatlah nak mengucapkan terima kasih atas mereka menyantuni rakyat. Sekarang ni sekadar pengumuman. Sebab dalam pengumuman semalam tu saya melihat masih ada lagi agenda tersembunyi. Masih lagi ada syarat. Syaratnya dia kata sepatut kita minta 10,000 secara tuntas. Dia kata bahawa pengeluarannya kalau yang 10,000 tu bagi 5,000. Kemudian dalam tempoh 6 bulan. Masih lagi cerita lama. Tapi okey lah kalau dapat. Tapi khawatir saya kalau tak dapat. Kalau tak dapat macam mana? Saya kalau bunyi dengan pembawaannya marah ya, sebab itu teman rakan saya, jiran saya merayakan Tahun Baru Cina. Kita ni rakyat yang harmonis. Biarkanlah mereka merayakan Tahun Baru Cina dengan harapan, dengan doa mereka. Jadi dalam soal begini saya menyatakan jangan sesekali pemimpin bermain dengan kata-kata.
Hanya nak menyedapkan rakyat. Kerana dalam kenyataan semalam tu saya teliti satu persatu. Saya orangnya teliti dah sikit sebab pertama dia kata bahawa mereka yang punya simpanan 100,000 ke bawah boleh mengeluarkan sehingga 10,000. Tapi bukan secara one off. Katanya akan dibayar 5,000 pertama dan bakinya akan dibayar dalam tempoh 6 bulan. Ini macam mana yang dulu-dulu juga. Yang kedua cuma dia kata tak ada syarat lagi. Syarat-syarat ini dibatalkan. Kita tunggulah. Jangan pula nanti minta payroll slip, minta itu, minta ini. Tak timbul, tak selesai lagi masalah. Jadi kita dengar dulu, tunggu. Dalam masa 3-4 hari ini, bagaimana keadaannya? Tak payah nak claim kredit lah. Sebab saya kadang-kadang bila orang bercakap tentang politik, kenapa Datuk? Saya memang katakan bahawa laman saya ini adalah laman pencerahan politik. Saya daripada masalah rakyat, tuntutan kehidupan rakyat adalah saya memberi pencerahan tentang politik supaya mereka tidak dipermain-mainkan, supaya mereka tidak boleh membuat pemikiran kita ini seperti orang dungu. Saya tidak mahu warga bangsa saya ini diperbodohkan oleh orang politik. Ni apa ni? Om Bruno, kesian kesian CEO Kementerian Lama dikambing hitamkan. Rakyat seolah-olah nampak macam dia yang tak melulu. Saya tak ambil kisah itu sebab saya dah serang dia belikan tiap malam dulu. Cuma kita nak tengok CEO baru ni, Datuk Amir Hamzah ni, apakah dia mengikut jejak yang sama. Kalau jejak yang sama, mengundang masalah. Soal CEO yang lama itu, kalau kamu merasakan kamu tak boleh, berhenti. Kan kita dah cakap. Tak payah kita nak nasihat ulangi lagi. Okey. Jadi now kita masuk bab politik. Saya agak terkesan dengan kenyataan daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi. Apa katanya? Dia kata Barisan Nasional bukan setakat sebuah gabungan politik. Ia adalah formula yang membawa kepada kemakmuran masyarakat Malaysia sejak sekian lama. Ini kerana PBM semalam menerima kemasukan Parti Gerakan menyertai PBM Perikatan Nasional. Kemudian dia kata BN menyuluh semangat konsensus, keamanan dan perpaduan. Barisan Nasional, sebab waktu kita mencapai kemerdekaan, kita tidak lari daripada 3 bangsa, 3 etnik yang paling penting, Melayu, India, Cina dan kaum-kaum lain yang ada di Sabah dan Sarawak. Jadi ini disantuni oleh Barisan Nasional. Barisan Nasional, kata Datuk Zahid, menyuluh semangat konsensus, keamanan dan perpaduan. Kemudian kita memandu sejarah keharmonian, berpaksikan perlembagaan negara dan rukun negara. Jadi sebab itu kalau siapa saja yang cuba untuk merobekkan perlembagaan, merobekkan rukun negara, kita harus songsong. Kerana sejak sekian lama, dalamnya berdiri UMNO, MCA, MIC dan parti lain yang mewakili kepentingan segenap anggota masyarakat bilang bangsa dan kaum. Jadi Malaysia sukar mencapai kemakmuran seperti yang dicapai pada hari ini seandainya negara bermula dengan formula yang menghancurkan dan merobohkan. Itu benar. Kalau kita saling bergaduh sama-sama sendiri, kita tidak menghormati, kita tidak menyantuni dengan penuh harmonis, macam mana kita nak maju? Memang betul lah dia kata benar ada formula baru yang hampir sama dalam Barisan Nasional cuba dilakukan dah 23 tahun. Tapi apa yang ditawarkan tidak akan menjadi realiti kerana ia merupakan acuan palsu yang ditiru daripada acuan dari Barisan Nasional. Sebab itu kita harus meyakini UMNO Barisan Nasional dalam menghadapi musim pilihan raya akan datang, insya-Allah rakyat akan bersama dengan kita. Saya ini melihat ada satu tulisan daripada Profesor Madya Dr. Baharudin Aziz yang saya terima petang tadi, agak menarik juga. Dia kata pekerja asing dan parti yang akan divaksinkan dengan cara percuma. Dia marah. Dia kata ini dimaksudkan oleh pepatah Melayu lama dengan ungkapan dagang lalu nasi ditanakkan, kera di hutan disusukan, anak sendiri dibiar mati kelaparan. Apabila mereka parti, mereka yang datang ni bekerja dengan kita ni, kita berikan percuma, sepatutnya pecahlah pada majikannya. Ini kita beri mereka percuma, rakyat kita macam mana? Bukan sikit ni, bilion, bukan dunia. Jadi dia kata graduan Oxford Indonesia tak ramai, tapi yang seketul ni dia kata asyik saja terjatuh dalam lubang, gali lubang, tutup lubang. Ternyata otak dia pun dah senting, mungkin tertinggal tak di mana-mana agaknya. Ini dia menyindir ini keputusan daripada Menteri Sains dan Teknologi.
yang mahu memberikan vaksin percuma walaupun kepada pendatang pekerja-pekerja asing. Jumlahnya ramai saudara. Dan kementerian yang membeli ataupun yang membekalkan vaksin ini adalah merupakan syarikat yang diwujudkan oleh Kementerian Sains. Saya tak tahulah, saya tak dapat bahasa detail. Kalau dapat detail memang saya banyak habis-habisan. Tapi kabarnya begitulah. CEO syarikat itu adalah orang kepercayaannya. Jadi kalau lagi ramai orang nak guna vaksin ini, lagi banyaklah orang masuk. Kalau percuma, jadi negara lah juga akan tanggung. Tak cukup dengan derita yang kita alami, kita mencari lagi parti mana ada majikan itu. Amat-amat. Soal dia tak ada majikan, dia kalau dia datang sendiri, dia kena bayar. Kalau dia bekerja, majikan dia lah kena bayar. Sekarang ni yang beribu yang ada dekat kilang glove dan sebagainya tu, kilang itulah kena bayar. Kerana satu dos kabarnya sampai RM73 dan seorang tu kena sampai 2 dos. Kalau 2 dos dah 100 lebih. Kalau kalau yang datang sini lebih kurang dalam 3 juta, retinya 3 bilion. Ini bukan sikit-sikit. Jadi dia kata baru nak bagi percuma. Duit siapa nak ambil? Duit rakyat juga. Jadi apa punya kenyataan free vaksin untuk pendatang? Itu betul jalan. Ini gambarannya. Bagi saya saya tak boleh terima lah. Kemudian ini seronok juga ni. Parti Peribadi Bersatu, Tan Sri Anwar Musa, Wan Azri. Saya tak santun dia sebagai Papa Romo sebab dia ada Exco Pemuda. Saya bercakap kerana dia atas tiket dia sebagai Exco Pemuda. Minta kita sokong PBM. Kononnya demi penyatuan Melayu. Jadi bagi saya, mana faktanya? Di mana faktanya apabila hari ini dan semalam Perikatan Nasional menerima kemasukan Parti Gerakan. Jadi kenapa kamu nak mengutarakan soalnya bahawa penyatuan bangsa? Kenapa diutarakan kita mesti bersatu menyatukan Melayu? Jadi PN ini adalah 3 parti penting, iaitu hasratnya adalah UMNO, PAS dan PBM. Tu yang masuk dalam PN tu daripada gerakan mana? Dan parti PBM itu sendiri bukan parti Melayu, bukan parti Bumi Putera. Ini kita kena faham. Jangan dimomok-momokkan rakyat. 3 malam dulu pun saya dah cakap. Saya tak mahu. Saya meluatlah kalau orang gunakan retorika politik demi bangsa, benda agama semua. Sedangkan tidak menjadi realiti. Sama juga bila saya dengar kenyataan Dr. Mahathir. Dia kata dia akan sokong Dr. Najib dalam tindakan undang-undang terhadap Tommy Thomas. Tindakan yang mana? Tindakan Dr. Najib saman Tommy Thomas kerana kenyataan berhubung dengan Tun Razak terlibat dalam tragedi 13 Mei. Jadi kerana dia nak menyelamatkan tengkuk dia. Kerana dia nak tengok baru dia menang dengan Tommy Thomas ni, maka dia sokong. Banyak kerja lain boleh buat lah. Sebenarnya kita tidak buta, saudara. Rakyat tak buta. Kita tahu dan kita tengok siapa sebenarnya yang gila kuasa. PBM dan pemimpin sokong PBM, semua kita tahu apa yang mereka mahu sebenarnya. Mereka bermain politik. Sedangkan pimpinan dalam PBM berkali-kali kita hentikanlah politik, hentikanlah kegiatan politik. Kita tanganilah tentang COVID-19, PRU dan sebagainya, kita ketok tepi. Salah lihat sendiri. Mereka sendiri yang gila kuasa. Mereka sendiri yang mengadakan pelbagai aktiviti. Gambar-gambar soal dia mencetak produk apa semua, soal lain. Tetapi mereka turun ke gelanggang. Dan kita ni jangan turun. Kalau turun kena tidak mengikut SOP. Ini keadaan sebenarnya. Jadi pengucupan kita harus lihat saudara bahawa sekarang ni memang kita tahu negara kita menghadapi masalah. Jangan sesiapa menafikan bahawa sekarang ini kita dalam keadaan pengucupan ekonomi yang begitu ketara sekali. Pengucupan ekonomi Malaysia sebagaimana dilaporkan oleh Bank Negara Malaysia, katanya bertambah teruk untuk suku tahun keempat, tahun 2020, penghujung tahun 2020. Jadi walaupun Perikatan Nasional kata ekonomi sudah mula memulih pada suku ketiga, tapi suku tahun keempat teruk. Akibatnya sasaran dan andaian bajet 2020 dan bajet 2021 jauh dari sasaran. Saya tak tahu macam manalah dari Tengku Zafrul dan pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional mahu menyantuni bajet yang mereka bentangkan di Parlimen. Nak cari duit dari mana?
Saya menyangkakan bahawa dalam keadaan 2 bulan lagi, sebagaimana saya nyatakan, 2 bulan lagi kita akan berhadapan dengan musibah yang terlalu besar dalam sektor ekonomi. Kalau sesuatu tidak dilaksanakan, kalau mereka masih berdegil, tidak mahu mencari pakar-pakar ekonomi. Sebab itu saya lontarkan pandangan. Saya kata berjumpalah dengan Yang Mohd Mullah Tengku Razali. Dia tahu macam mana nak buat. Tapi anda bongkak, anda sombong, tak mau berjumpa. Carry on lah. Tapi yang akan menderitanya rakyat. Bila saya lontarkan pandangan ini, anda kata mulalah dalam keluar kata dah orang tua dah tak sesuai sebagainya. Ini bukan soal sesuai tak sesuai. Sekarang ni kita at the verge atau di hujung suasana yang cukup menggerunkan saya. Tapi terpulanglah. Kalau anda nak kata apa pun. Malahan menurut Datuk Nur Samsiah Mak Yunus, beliau adalah sebagai Governor Bank Negara. Dia kata the Central Bank Governor Nur Samsiah Mak Yunus said pada hari Khamis Thursday, monetary policy dalam keadaan yang tidak begitu menenangkan. Ekonomi negara tidak baik. Ini Bank Negara yang menurut kenyataan. Bukan saya, bukan Kamal Amir yang bercakap. Sepatutnya PBM masuk UMNO. Ini saudara Sami Ahmad. Ini tak payah kita bercakap lah. Ini wishful thinking lah puan. Nak ajak PBM masuk UMNO, wishful thinking. Tak payah. Kerana mereka hadirnya, Parti Pribumi ni hadirnya tidak lain tak bukan, berkali-kali saya katakan, nak bunuh UMNO. Lain tak ada. Dia datang, dia hadir, dengarlah ucapan Tasimuddin, dengarlah ucapan-ucapan bahawa mereka lain tak ada. UMNO ini bukan sekadar nak jadi kambing hitam, nak dijadikan ayam, nak disembelih hidup-hidup. Takkan kita nak izinkan? Jadi apa yang mereka lakukan selama ni hanya pura-pura. Cuma warga pimpinan UMNO yang tidak bijak mentafsir, ikut mudah terpengaruh dengan pandangan. Sebab itu saya katakan saya sebenarnya marah juga pada Presiden. Dia nak marah pada saya, marahlah. Saya tak kisah. Sebab saya kata memanglah sebagai seorang Presiden, dia harus membuat keputusan sama ada buruk atau baik. Kalau baik dapat pujian, kalau buruk dapat kejian. Masalahnya kerana beliau juga membuat keputusan menerima Tasimuddin. Dia lupa bahawa Tasimuddin nak menghancurkan UMNO. Jadi akhirnya apabila semua ahli-ahli parlimen daripada UMNO ni dapat habuan, maka dah sampailah masanya untuk dia menyembelih UMNO ini. Ini realiti. Sebab itu menjeritlah Datuk Fuad Zakasi daripada ahli Majlis Tinggi UMNO. Dia kata dah beratus dah laporan polis dibuat terhadap Tommy Thomas. Kertas siasatan pun telah dibuka. Tapi masih lagi belum ada tindakan yang tuntas. Banyaklah dia kata pendedahan Tommy Thomas ialah dia tidak mendakwa 12 orang LTTE kerana telah mendapat persetujuan daripada Dr. Mahathir. Kerana kata tapi menurut Tommy Muhyiddin yang ketika itu Menteri KDN mahukan 12 orang itu didakwa. Ada berlaku pelanggaran, tidak didakwa. Siasatan ini tak tahu. Diam. Apakah kita mau membiarkan? Sebab itu saya agak senang menyantuni kiriman daripada saudara Abang Adi Budiman daripada Kuching, Sarawak. Saudara Abang Adi Budiman, dia kata sejak akhir-akhir ini terdapat segelintir pemimpin UMNO mula menjadi pemimpin bermain dalam 2 kolam. Sana makan, sini pun makan. Di hati ada UMNO, tapi di matanya memuji musuh-musuh parti. Lantaran sudah mendapat kuasa dan jawatan utama, maka secara terang-terangan memperlekehkan parti sendiri. Ini saudara awak Abang Adi ini, dia bukan daripada ahli UMNO. Dia tinggal di Sarawak. Dia dari jauh dia melihat percaturan ini. Akar umbi UMNO mula tertanya-tanya. Apa sudah jadi? Di mana sumpah dan taat setia kepada parti? Jika asyik memperlekehkan perjuangan parti dan hala tuju parti. Kalau kita berterusan begini, kita merasakan sesuatu yang tak baik akan menimpa kepada UMNO. Akar umbi dan rakyat akan leka dengan persepsi jahat yang dicanangkan oleh gerombolan talam 2 muka ni. Jadi akhirnya mereka akan menyebelahi PBM. Sedangkan PBM terus mara ke depan. Sebab itu 2 malam 3 malam lepas saya menyatakan bahawa berhentilah ahli-ahli parlimen UMNO ni. Berhentilah daripada dilena dalam urutan mimpi indah. Anda juga akan terpelanting nanti.
warga sekadar memerhati dari jauh. Tapi warga UMNO dapat merasakan denyut nadi akar umbi yang sedang keliru dengan keadaan hawa biru ketika ini. Jadi janganlah kita biarkan orang Melayu ini terus terpinggir. Ini masalahnya. Kita jangan benarkan bangsa kita terus terpinggir di bumi kita sendiri hanya disebabkan akibat pimpinan yang terus berterusan berkecamuk. Saya sebenarnya khawatir. Sebab itu saya bersetuju apa yang dinyatakan oleh Abang Adi tadi, Awang Adi itu. Kerana saya melihat kita berkecamuk, pimpinan berkecamuk. Dan mereka yang berada di anjung kuasa hari ini memintal mimpi. Mimpi indah untuk memikirkan bahawa mereka akan mendapat habuan, dapat jawatan, dapat itu, dapat ini. Tapi tidak langsung memikirkan soal bangsa yang kalian terdedah dengan kepelbaikan kebejatan. Bangsa kita bercelau di bawah. Kita saling tunjal menunjal. Sedangkan kau boleh senyum. Orang UMNO tunjal orang PBM. Orang PBM tunjal orang UMNO. Orang UMNO tunjal PAS. PAS tunjal UMNO. Saling tunjal. Sekelnya suku seka Melayu. Dan kita saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Sedangkan bangsa lain, maaf saya cakap, saya bukan resis lah, tapi perhatian saya, mereka terus mengawal kekayaan tanpa sempadan. Tanpa kita sedari, kita bergamuk dalam politik. Mereka mengawal keuntungan. Sebab kartel-kartel yang mengimport daging itu bukan orang Melayu. Kartel-kartel yang hebat-hebat berkuasa, yang dianugerahkan oleh pimpinan Melayu dengan kepelbagaian AP ataupun permit, bukan orang Melayu. Bawa masuk sayur ke, bawa masuk kelapa pun, bawa masuk ikan ke, bawa masuk daging ke, atau memelihara ayam secara industri ke, bukan orang Melayu. Sebab kita ni bagai terpisah, bagai kita disisihkan. Jadi sebab itu kartel-kartel ini diumpamakan dia terus bagi beras, terus bagi dedak, bagi pada mereka untuk bertarung sama-sama Melayu. Keep on. Jadi seolah-olah sekarang ni saya melihat bahawa gelanggang politik seperti gelanggang lagayam. Ini yang kartel-kartel orang ternama. Saya cakap tu macam orang Misentan, YTL, Lee Kuan Yew, Ananda. Mereka kata orang hebat, nak duit ambil. Beramuk lah kau, bergaduh lah sama-sama sendiri. Dan dia terus mengumpul kekayaan. Jadi macam di gelanggang tu, bagi ayam makan, bagi dia tak. Asal saja dulu. Cukup masa, masuk tanding, berlawan. Ini masalahnya. Rafidah bin Osman, puncanya PBM tu. Ini yang saya katakan, semua terlibat. Saya tidak mau menyalahkan satu orang. Semua terlibat. Nak marah-marah lah. Kenapa? Kerana warga UMNO yang punya kuasa sebanyak 42 kursi tak tahu senjata yang diberi oleh rakyat kepada mereka untuk menggunakan saat diperlukan. Mereka juga bersalah. Warga PAS pun, kalau nak jadi bukan warga PAS ahli ya, saya cakap soal pimpinan. Saya tidak bermaksud bercakap soal keahlian saudara. Bukan ahli akar umbi ni tengah tenat ni, tengah pening memikirkan. Sama ada akar umbi UMNO, akar umbi PAS, mereka sekarang ni dibelit. Tak tahu ke mana ni. Sebab sebagai contoh, apabila Azmin Ali di Selangor membuat pengumuman bagi pihak PAS, bukannya Pesuruhjaya Tinggi PAS di Selangor, Azmin Ali yang mengatakan dia telah membentuk satu jabatan kuasa, pilihan raya dan sebagainya dengan melantik Zuraidah sebagai pengarah pilihan raya negeri Selangor. Jadi warga PAS di mana? Anda juga akan disingkirkan ataupun anda juga akan diketepikan. Jadi berbalik pada kenyataan saya tadi, bahawa seperti jadi mereka kartel-kartel, orang yang punya wang, kapitan-kapitan, mereka nah duit, masuk tarik, berlawanlah kamu. Orang ni kata ni, orang ni kata ni. Tapi dia mengumpul kekayaan. Tetapi warga bangsa, mereka akar umbi, orang UMNO, terus tersisih. Kitalah yang akan jadi mangsa. Sebab itu kita harus sedar, warga bangsa Melayu kena bangun, berani menyanggah pimpinan. Sebab itu saya katakan, untuk kita menghadapi pilihan umum akan datang, kalau ahli parlimen tidak menyantuni kita, mereka perlu disingkirkan. Kalaupun parti itu menunjukkan mereka sekali lagi, ketepikan. Nak buat macam mana? Bukan aku tak sayang padamu, bukan aku tak cinta padamu, tapi pengkhianatan kamu pada bangsaku terlalu tinggi.
Kita ada apa? Rezim UMNO. Sebab saya suka bercakap tentang UMNO kerana saya warga UMNO. Sebab itu anda, orang dari PBM nak marah kat saya pasal apa? Sebab saya menyerang warga saya. Saya bila masuk dalam war, saya apa semua kata begitu. Saya tidak sebut pun tentang menteri dari PBM. Saya tak cakap pun. Tapi kalau mereka, warga daripada UMNO, yang dulunya yang dilantik, dipilih oleh UMNO, mewakili parti UMNO, menjadi wakil rakyat, orang ini saya serang habis-habisan. Soal dia dah jadi ahli PBM itu soal lain. Tapi dia asalnya daripada UMNO. Yang anda nak bela apa hal? Saya tak serang orang lain. Dan saya berkali-kali saya katakan, saya akan menyerang mereka yang melakukan khianat. Abdul Ghani, Kepung okey? Kepung memang tak okey lah, itu DAP. Kau sana macam mana tu, Abdul Ghani? Saya tidak akan bersama. Jadi, bagi saya, bila pemimpin terlupa, lalai, apa dengan tugas dan tanggungjawab, maka mereka-mereka yang menaja itu akan mengaut laba. Jadi sepatutnya mereka pimpinan menangani untung nasib bangsa kita. Sebab itu saya katakan, akhirnya dalam keadaan begini, Melayu terpinggir di bumi sendiri. Kita terpinggir. Kenapa? Kita tak punya wang. Kita tak punya modal untuk menaja mereka. Pimpinan kadang-kadang melihat bahawa kita ni seperti ayam-ayam yang dibaling dengan dedak, tergaburlah kita lari. Nazrul Iman Makno, monitor betul. Memang monitor memang tak ada lagi kita tu. Jadi ini keadaannya. Tapi bagaimanapun, saya katakan, kita tidak buta. Hari ini rakyat sudah sedar. Kita tahu dan kita dapat melihat siapa yang gila kuasa. Okey, tapi sebenarnya yang benar-benar gila kuasa sekarang ni adalah PBM. Warga PBM nak marah saya, marahlah. Pemimpin Melayu, PAS, BN, UMNO dah kena gomol dengan semburit. Aku Bahar, aku Ismail. Saya tak tahu. Tapi contohnya macam mana berlaku di Selangor lah. Begitu hebat Timbalan Pusujaya, PAS, di Gombak menyatakan dia nak bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Tapi Azmi Ali buat kenyataan bahawa mereka sudah bersama dengan Pusujaya PAS Selangor. Sedangkan Pusujaya PAS pun menzahirkan kenyataan yang dia pun tak apa happy. Belum apa-apa lagi dah buat pengumuman. Ini Ghazali tadi macam salah masuk tu. Tak apalah. Dia nak masuk lah. Asalkan mereka masuk berhujah dengan saya dengan baik, saya akan santun. Saya tak ambil kisah. Sebab bagi saya, kadang-kadang yang datang cakap ni macam PBM. Apa level nak cakap dengan saya? Bukanlah saya sombong, tidak. Tapi kadang-kadang pimpinan kamu tu yang sepatutnya berhujah dengan saya. Saya memberi pencerahan, Saudara Mahmud. Lain tak ada, saya nak bagi tahu supaya kita tidak dimomok-momokkan. Kita tidak didogmakan dengan politik yang tak betul. Sebab itu, saya bersyukur bahawa semalam sudah keluar satu kenyataan daripada Exco Politik UMNO Bukit Gantang. Ini anak jantan. Sepatutnya bahagian-bahagian lain juga terus. Sebab itu kena ahli-ahli. Exco Politik Bukit Gantang dia kata telah mengeluarkan kenyataan agar tiada sebarang kerjasama antara ahli-ahli UMNO bahagian tersebut dengan mana-mana parti pembangkang, terutama PPBM, Pejuang, PKR dan DAP. Tuntas. Syabas warga UMNO Bukit Gantang. Dia kata perlu saya nyatakan soal kisah tentang apa yang berlaku waktu kita dalam Kemelut bila kita kalah. Saya nak bagi tahu saudara, mungkin saudara ada buatlah ini survey, kononnya Datuk Syamuddin ini hebat, boleh memimpin. Saya sebenarnya ada benda yang saya akan dedahkan nanti. Sabar. Apa kesilapan besar yang dilakukan oleh Syamuddin. Saya ingat dalam 2-3 keluaran akan datang, insya-Allah saya sedang berhubung dengan orang di Sabah. Apa yang dilakukan olehnya waktu itu. Kenapa dia memilih untuk tidak bertanding? Ada. Jadi saudara, jangan saya tak mahu bahawa ahli-ahli UMNO ini diperbodohkan oleh mereka-mereka tertentu. Dia lihat bahawa sekarang ni kerana tak ada kes. Siapa kata tak ada kes? Banyak. Sebab berkali-kali saya katakan, polis kalau dia tahan satu orang bawa motor tu, kalau dia nak saman, pasti ada kes. Tayar botak boleh saman, lampu signal tak ada menyala boleh saman, lampu tak menyala boleh saman, lampu brek tak boleh, ya tak ada pun boleh saman, brek depan tak ada boleh saman, brek belakang tak ada boleh, tak pakai topi keledar boleh saman. Banyak kalau enggak. Jadi jangan anda melihat dia itu suci.
Sedangkan kebejatan yang berlaku banyak. Apa yang berlaku sebenarnya, memang saya malam-malam saya kata bahawa Datuk Seri Ahmadi juga ada saham keadas dalam pelantikan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tapi kalau tak ada Syamuddin, takkan terjadi begitu. Ini saya akan bincangkan masa akan datang. saya tak mau mengambil masa begitu sebab banyak persoalan yang saya harus menyatakan bahawa rakyat hari ini tertunggu-tunggu. Sejauh mana kepulauan kerja ini beres, sejauh mana motornya beres, dan pilihan raya sudah hampir. Pilihan raya sudah hampir, terlalu hampir. Sebab itu sekarang ini mereka sedang menyerang institusi kepresidenan UMNO untuk UMNO dilihat lemah, supaya orang UMNO ni hilang dia punya daya saing. Jadi dalam keadaan begini kita tak boleh biarkan. Kita harus berani ke depan. Helikopter tak sampai dia tu. Itu antaranya Saudara Mat Zaidi. Anda sudah dapat membaca. Tapi saya tidak mahu menyatakan begitu sebab saya perlu ada bukti-bukti yang jelas. Biar dalam saya punya wall ataupun dalam saya punya pen drive saya tu ada segala detail. STU. Dan Saudara Samsul Amir, saya tak nak bercakap soal apa tu. Saya ada satu hari nanti saya akan jelaskan siapa manusia ini. Because selama ini saya melihat orang dia tengah menyerang ni dan mengadu dombakan antara presiden dan timbalan presiden. Timbalan presiden ni dilaga-lagakan supaya bertempur. Sedangkan kedua mereka tak ada bergaduh mana pun. Sebab saya lihat sendiri. Jadi mereka menjadi dalang untuk melihat institusi presiden ni rosak dan cacat, maka parti UMNO ini juga akan ditumbangkan. Tapi mereka tidak dapat melakukan itu. Not that easy. Warga UMNO 3.7 juta tak boleh ditipu. Apa yang berlaku di Bukit Gantang itu adalah cita rasa ahli-ahli UMNO bagian lain. Jadi kalau lah Datuk Syamuddin mengatakan begini kata, tanyalah sendiri warga Sembrong. Tanya sendiri orang Johor. Saya tidak yakin warga Johor mahu untuk kali kedua melihat kehancuran UMNO di bumi Johor. Warga Johor sekarang ini sedang menanti dengan penuh semangat untuk bangun. Kerana mereka tidak mahu dilihat sebagai negeri yang akhirnya menumbangkan UMNO. Mulai Ahmad, Sabah IC, ada. Bukan tak ada. Banyak kita tengok fakta-faktanya. Helikopter, kapal, ini nanti dulu satu-satu saja. Jangan tergopoh-gapah sebab pastikan anda tonton siaran saya. Tiap-tiap malam saya akan lontarkan satu persatu. Ini belum lagi saya bercerita tentang 28 ahli Parlimen UMNO. Sebab saya mikirkan tak sesuai lagi. Bila genderang perang bermula nanti, baru kita akan serang seorang sama seorang. Baru saya akan bercakap dengan Presiden UMNO. Orang ini tak layak lagi untuk menjadi wakil dalam pada pemilihan pilihan raya akan datang untuk mewakili UMNO. Kerana mereka juga ini nanti akan menjadi pengkhianat yang boleh melompat. Kerana mereka meletakkan kepentingan diri daripada kepentingan rakyat. Kalau ahli-ahli UMNO seramai 28 orang itu kukuh, kental, tarik sokongan, habis selesai masalah. Tapi tidak begitu. Memang bukanlah semua masalah itu akan selesai. Tapi sekurang-kurangnya kalau ada tindakan begitu, maka pimpinan yang ada dalam kerajaan hari ini dia sedar bahawa kita menuntut bukan untuk diri kita, untuk rakyat. Maka tentulah rakyat akan disantuni. Sebab itu saya katakan berkali-kali, matlamat UMNO tidak lain tak bukan. UMNO adalah parti perjuangan. Perjuangan UMNO apa? Perjuangan UMNO adalah untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. UMNO bukan parti politik suka-suka. Saudara Syah Bakar berhebas itu sabar dulu. UMNO diwujudkan sebab UMNO ada latar belakangnya, ada sejarahnya. Bagaimana ia diwujudkan, bagaimana dia berdepan dengan Melayu Union, bagaimana dia berdepan dengan British, siapa yang mewujudkan perlembagaan kita, bagaimana dia ambil seorang peguam daripada Pakistan. Sebenarnya apa yang ada dalam perlembagaan ini ada juga buah tangan seorang peguam Muslim dari Pakistan yang dipakai oleh Lord Reid. Oleh Lord Reid ni dia mengundang peguam tu. Saya sedang cari nama dia yang mencatatkan perlembagaan dalam Malaysia ini mewujudkan Mahkamah Syariah. Akhirnya ada pertembungan Mahkamah Syariah satu, Mahkamah Sivil satu. Ini keadaannya. Ya, ini yang indah-indah ini ialah sejarah. Tetapi bagaimanapun naratifnya UMNO adalah parti yang bertanggungjawab untuk rakyatnya.
Rakyat bukan hanya orang Melayu, tapi rakyat bilang kaum. UMNO sudah pun mewujudkan parameternya. Orang Melayu begini, orang bukan Melayu begini, kaum Bumi Putra begini, orang warga asli begini. Semua itu ada. Tetapi datang hadirnya pimpinan yang sekarang ini lebih teruk lagi. Pimpinan hari ini lebih teruk daripada pemimpinan terdahulu. Saya harus menyatakan begini supaya demi untuk kebangkitan masa depan bangsa saya. Saya tidak rela orang melihat bangsa saya ini dipinggirkan. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.